Okey, soalan kali ini berkenaan dengan pelarasan akaun nominal, susut nilai terkumpul dan juga peruntukan hutang ragu. Di sini ada soalan. Okey, baki-baki berikut didapati daripada buku perniagaan kedai alatan sukan Zakuan. Okey, 2016, 2017, 16 menunjukkan baki awal, manakala 17 adalah baki akhir. Kenderaan, okey, ada awal ada akhir, akaun belum terima, akaun belum bayar, awal akhir pun ada. Peruntukan teragu ada awal akhir, dia minta kita cari. Susut nilai terkumpul kenderaan awal 12,500, akhir tu kena cari. Insurans prabayar kita tahu ni adalah aset semasa. Okey, aset semasa ada awal ada akhir. Komisen belum terima, komisen hasil kalau belum terima dia adalah aset semasa. Komisen belum terperoleh, okey, dia 800 yang akhir, ini adalah liability semasa. Maklumat tambahan bagi tahun berakhir 31 Disember. Insurans telah dibayar RM600. Maksudnya insurans dibayar, maksudnya kita ada buat bayaran, kita anggap dalam bentuk bank. Okey, komisen diterima, okey, duit yang diterima daripada komisen, maksud ini adalah butiran untuk bank. Seorang pelanggan diisytiharkan muflis dan hutangnya sebanyak 500 dihapus kira sebagai hutang lapuk. Ini kesan dekat ABT lah, nanti kita akan buat kena tolak. Okey, pelarasan dulu. Peruntukan hutang ragu diselaraskan 8% atas akaun belum terima, maksudnya lepas ditolak dengan hutang lapuk barulah kita buat pengiraan. Seterusnya, kenderaan disusun nilai 10% setahun menggunakan kaedah ansyuran tetap ataupun kita panggil kaedah garis lurus. Okey, kaedah kos garis lurus ataupun kaedah kos, samalah, maksudnya kita darab langsung saja. Okey, darab biasalah, kita tak perlu tolak dengan susut nilai yang lama. Okey, anda dikendaki menyediakan akaun insurans, komisen diterima, susut nilai terkumpul, akaun peruntukan teragu. So kita akan buat satu-satu menggunakan ledger. Okey, 1 Roman akaun insurans. Okey, akaun insurans. Okey, macam biasa kena buat tarikh, butiran, jumlah, tarikh, butir, jumlah. Okey. Okey, untuk kita nak buat akaun insurans, kena pasti dulu apa yang perlu didebitkan, apa yang perlu dikreditkan. Okey, daripada maklumat yang kita baca tadi, kita ada perasan insurans prabayar. Okey, insurans prabayar. Okey, maksud ada insurans yang telah dibayar. Okey, ada 3 maklumat. Okey, ada kamu kena pasti dekat mana yang perlu debit, mana yang perlu kredit. Okey, insurans prabayar awal mesti didebitkan. Okey, kamu pakai konsep aset semasa. Okey, aset semasa ni dia memang sebelah debit lah. Okey, dia sebelah debit. Itu satu cara. Okey, mudah, kamu kena buat dulu. Tarikhnya ialah Januari 1. Okey, baki BB. Okey, itu kaedah lama, kita pakai yang baru, kaedah baru. Okey, dia tak pakai baki BB, dia tulis insurans. Okey, insurans prabayar. Insurans prabayar kat sini merujuk insurans prabayar yang awal. Okey, 1,200. Okey, seterusnya ialah insurans prabayar akhir. Insurans prabayar akhir kamu akan letak di bawah ataupun sebelah kredit. Okey, kita buat Disember 31.
Okay, Disember 31 selam dalam 1-2 baris. Kat sini kamu tulis insurans Prabaya. Okay, ni insurans Prabaya yang akhir RM500. Okay, RM500. Okay, satu lagi ialah bank. Okay, bank kat sini ialah bank yang satu Roman tu, maksudnya kita ada buat bayaran insurance. So ikut konsep debit kredit, bank tu sebelah, bank jadi sebelah kredit. So kat sini kamu kena rekod bank sebelah debit. Okay, bank sebelah debit pada Disember 31 dibayar sebanyak RM6,000. Okay, RM6,000. Okay, seterusnya itu saja maklumat yang ada. So dah boleh tutup akaun dia. Okay. Okay, so pengiraannya kita tambahlah mana yang lebih besar, iaitu 6,000 tambah 1,200, 7,200. 7,200 tolak dengan 500 akan dapat 6,700. 6,700. Okey, ini adalah akan dipindah kepada untuk rugi. Okey, untuk rugi. Okey, so kena ingatlah dia punya kedudukan ni. Insurans Prabaya kalau awal bahagian debit, insurans Prabaya akhir bahagian kredit. Kalau ikut, kenapa sepatutnya kalau aset semasa tetap akan jadi debit juga insurans Prabaya, tapi ini sebenarnya baki HB. okey, jadi kita anggap baki HB. okey, so baki BB kat sini. okey, so sebab itulah dia akan jadi sebelah kredit, kita rekod sebelah kredit. Kalau ikut konsep memang dia debit, cuma dia akhir ni ditulis baki HB. okey, kalau susah nak ingat, kamu kena tu je, kena hafal lah. okey, insurans Prabaya awal debit, insurans Prabaya akhir kredit. okey, dah selesai untuk satu Roman. Seterusnya ialah yang kedua Roman. okey, akaun komisen diterima. Akaun komisen diterima. Okey, macam biasa, tarikh, butiran, jumlah, tarikh, butiran, jumlah. Okey, so kita tengok komisen diterima. Okey, komisen diterima. Komisen diterima adalah hasil. okey, tapi kalau komisen belum terima, dia adalah aset semasa, manakala komisen belum terperoleh adalah liability semasa. okey, sama juga macam insurans tadi, kena tahu kedudukan di mana komisen belum terima. okey, komisen belum terima oleh kerana dia aset semasa. okey, dia adalah di bahagian debit. okey, komisen belum terima awal. Kalau komisen belum terima akhir, bahagian kredit. So untuk komisen belum terima ni, okey, kamu kena rekod bahagian debit sebab dia awal. okey, komisen belum terima, okey, pada Januari 1. Nilainya ialah 1,500. okey, awal saja ada, akhir tak ada. So seterusnya ialah komisen belum terperoleh 800, tapi dia bahagian, dia adalah akhir. okey, dia akhir. okey, kita faham dulu komisen belum terperoleh adalah liability semasa. okey, liability semasa kita tahu dia adalah bahagian kredit. Oleh kerana dia berbaki akhir, so 800 ni adalah dia bahagian debit, akan rekod di bahagian debit. okey, so masukkan komisen belum terperoleh ni bahagian debit.
okey, komisen belum terperoleh. Okey, ni akhirlah. Okey, RM800. RM800. Okey, seterusnya ialah maklumat untuk komisen. Kita jumpa komisen diterima sepanjang tahun 5,200. So ni adalah butiran untuk bank. Okey, bank kat sini ialah bank duit masuk. Okey, bank kat sini duit masuk. Okey, kita akan rekod debit, tapi kat sini untuk lawan dia sistem catatan bergu akan direkod bahagian kredit. Okey, so Disember 31 awak akan rekod bank. Okey, jumlahnya ialah 5,200. Okey, 5,200. Itu saja maklumat yang ada. So kita kena tutup. Okey, kena tutup. Okey, gariskanlah. Okey, gariskan. Dia kalau lebih ada ruang kosong tak apa. Okey. Okey, seterusnya kena kira lah mana yang lebih besar. Okey, so bahagian kredit lebih besar. 5,200. 5,200. Okey, tolakkan semua bahagian debit. 5,200 tolak 1,500 tolak 800, 2,900. Okey, 2,900 inilah kena pindah kepada untung rugi. Okey, akaun untung rugi. Okey, untung rugi bagi tombak akhir tu kan. Okey, dah selesai bahagian akaun komisen diterima. Okey, so yang seterusnya adalah sediakan akaun susut nilai. Okey, yang ketiga Roman, akaun susut nilai terkumpul. Akaun susut nilai terkumpul. Okey, kenderaan. Okey, macam biasalah. Tarikh, butiran, jumlah, tarikh, butiran, jumlah. Okey, so akaun susut nilai terkumpul, kita faham dia punya konsep dia. Dia adalah kontra bagi aset bukan semasa ataupun kenderaan. Kenderaan aset berbaki debit, manakala kalau susut nilai terkumpul akan jadi bahagian kredit. So dia akan berbaki bahagian kredit. Okey, 12,500 ni akan jadi baki kredit. Okey, so pada Januari 1, okey, kamu akan tulis baki bawa ke bawah, iaitulah 12,500. Okey, kalau awak perasan, kalau susut nilai terkumpul dah pakai baki BB. Kalau akaun nominal, akaun insurans, komisen terima, okey, apa-apa akaun belanja ataupun hasil, dia akan pakai gini lah. Prabayar, belum bayar, belum terima, belum terperoleh. Okey, so untuk susut nilai terkumpul kenderaan baki BB 12,500, kita kena cari dulu berapa susut nilai yang baru. Okey, kita akan rujuk yang kelima Roman ni. Kaedah, dia kata nak pakai kaedah angsuran tetap. So angsuran tetap ni kaedah kos darab dengan peratus lah. Okey, peratus. Okey, gunakan dia punya baki terakhir tu ialah 100,000 darab dengan 10%. So 100,000 darab 10% dapat 10,000. Okey, susut nilai yang baru ialah 10,000. Untuk kita rekod dekat susut nilai terkumpul, sama ada debit kredit, senang je, rekod sebelah kredit. Sebab istilah susut nilai terkumpul ni dia makin bertambah. Okey, so 10,000 ni masukkan bahagian kredit. 10,000 bila nak masuk Disember 31, akhirlah. Okey, akhir sebab 31 Disember kan. Okey, so apakah butiran dia? Butirannya ialah susut nilai kenderaan. Okey,
susut nilai kenderaan. Okey, susut nilai kenderaan. Okey, itu saja maklumat. So dah boleh tutup akaun. Okey, dengan selang satu baris. Selang maksudnya tak selang tak apa. Okey, so masukkan amount yang telah dikira tu bahagian paling besar lah. So 22,500 so baki HP nya ialah 22,500. Okey, pada Disember 31 nak tulis kat atas pun tak apa, bawah ni tak apa, yang penting dia bahagian debit. Okey, 22,500. Okey, jangan lupa pada 2000 nya 2018 ataupun tulis dia Januari 1 akan ada baki bawa ke bawah 22,500. Okey, so dah selesai untuk yang ketiga Roman, akaun susut nilai terkumpul. Okey, seterusnya ialah yang keempat Roman. Okey, empat Roman ialah sediakan akaun peruntukan taragu. Okey, akaun peruntukan taragu ni adalah kontra bagi akaun belum terima. So, sama konsep dia. Akaun belum terima ialah debit sebab dia aset semasa. Peruntukan taragu adalah kontra bagi dia, so dia adalah kedudukannya adalah bahagian kredit. Okey, peruntukan taragu kita cek kalau ada baki awal. Okey, ada. Okey, kalau ada dia memang berbaki sebahagian kredit. Okey, baki kredit. Okey, so macam biasalah, tarikh, okey, butiran jumlah, tarikh butiran jumlah. Okey, tadi kita baca tadi ada satu baki awal, baki BB. Okey, dia akan baki debit kredit sebab dia adalah kontra. Okey, kontra bagi akaun belum terima. Okey, 3750. Okey, seterusnya ialah maklumat tambahan. Dia ada bagi tahu seorang pelanggan telah memflis hutangnya sebagai hutang lapuk. Dia tak rekod dekat peruntukan taragu, cuma diselaraskan. Okey, diselaraskan dengan ABT saja. Okey, maksudnya kita ambil dia punya nilai ABT yang akhir tu. Okey, yang akhir 40,000. Okey, 40,000. Okey, 40,000 dah tolakkan dengan 500. Okay, tolakkan 500. Harapkan persen yang dibagi, yang dikata untuk peruntukan taragu ialah 8%. Okey, 8%. Okey, so kira 40,000 tolak dengan 500, harapkan dengan 8%. Okey. Nilainya adalah 3160. 3160. Okey. 3160 adalah nilai yang baru. Okey. So nilai baru ni akan jadi baki, lokasinya akan jadi baki HB. Okey. So untuk kita nak kira berapa beza dia, 3750 tolakkan dengan 3160. Okey, bezanya sebanyak 590. Okey, so ni yang baki lama lah, baki lama yang baru. So kita pasang dia nilai tu makin berkurang sebanyak 590. Okey, kalau ikut akaun ni, kalau nilai tu berkurang, kita akan letak di bahagian debit.
Okey, kalau kita letak bahagian kredit, dia akan jadi bertambah. So untuk 590 ni awak tulis dulu pada tarikh Disember 31. Okey, 590 butirannya apa? Dia adalah pengurangan. Okey, pengurangan hutang ragu. Pengurangan hutang ragu. Okey, 590. Okey. Okey, seterusnya ialah baki 3160 ni sebenarnya ni adalah baki HB. Okey, baki HB. Okey, kalau kaedah lain awak tutup je. Okey, awak tutup akan dapat nilai yang sama. Okey, 3160. Okey, so kita kira bahagian paling besar iaitu bahagian kredit 3750, 3750, 3750, 3750 tolak dengan 590 sama juga, kita akan dapat 3160. 3160. Okay, inilah baki HP. So jangan lupa mesti ada tulis baki BB pada tahun akan datang. Okey, iaitulah 3160. Okey, itulah kaedah penyediaan ekonominal. Okey, so apa yang penting kena tahu mana satu aset semasa, mana satu liability semasa, mana satu yang awal, mana satu yang akhir. Okey.